Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada kali ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang kehidupan yang kita akan lalui pada masa yang akan datang nanti. Kehidupan yang kita akan lalui pada masa yang akan datang nanti yang disebut dengan kehidupan di alam barzah. Bagaimana yang kita akan lalui pada masa tersebut, terutamanya pada saat-saat awal kehidupan kita di alam barzah. Ramai di kalangan kita tertanya-tanya ataupun ramai di kalangan kita tak tanya-tanya pun tentang bagaimana nak hidup di alam barzah pada hari yang pertama kita berada di saat mana kita dipanggil menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita tahu bahawa apabila kita mati maka kita membawa amalan-amalan kita. Dan bagaimana keadaan pada diri kita di saat mana kita berada di alam kubur nanti. Dan bagaimana persiapan kita yang perlu kita siapkan untuk kita nak hidup di alam barzah nanti. Inilah yang seringkali dibicarakan oleh para alim ulama berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasar pada ayat-ayat suci Al-Quran Karim yang mengajar pada kita tentang kehidupan kita yang kita kena lalui pada masa yang akan datang nanti dengan keadaan sama ada kita diberi rahmat ataupun kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita tahu bahawa perkara yang pertama yang mesti kita dapat ialah rahmat Allah. Bila kita berada di alam kubur ataupun di alam barzah, pada hari pertama kita di barzah itu, maka kita mengharapkan rahmat Allah kepada hamba-hamba Allah ketika mana diletakkan di dalam kubur nanti. Ni rahmat Allah ni penting sangat. Dalam rahmat ni maknanya apa dia? Belah kasihan Allah. Ataupun yang kita namakan dengan sifat Allah yang Rahmanur Rahim. Ada pada diri kita yang kita dapat pada hari yang pertama kita berada di dalam kubur nanti. Yang ni yang digambarkan oleh Atta Al-Khurasani berkata, Allah mengasihi hambanya ketika mana dimasukkan ke dalam kubur, serta ketika mana keluarga dan orang ramai mulai pulang meninggalkan jenazahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Maknanya di waktu mana kita masuk saja dalam kubur, kita harap Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi kita, mengasihi hamba-hambanya ketika mana diletakkan di dalam kubur. Serta waktu bila kita perlu pada rahmat Allah ini, waktu mana orang dah mula tinggalkan kubur kita. Orang dah mula tinggal beransur-ansur daripada kubur kita. Derap langkah yang ditinggalkan itu kedengaran dengan keadaan yang kita berada di dalam kubur pada saat yang demikian. Kemudian Abu Ghalib berkata, aku sering datang kepada Abu Umamah Al-Bahili di Syam. Suatu hari aku menziarahi seorang pemuda yang sakit, yang saat mana dia merupakan jiran tetangga Abu Umamah. Di sisinya ada bapa saudaranya yang berkata kepadanya, di sisi pemuda yang sakit, yang bapa saudara dia sebut, wahai musuh Allah, bukankah aku telah menyuruh kamu? Bukankah aku sudah melarang kamu? Pemuda itu berkata, wahai bapa saudaraku, jika Allah mempertemukan aku dengan ibuku, apa yang akan dilakukan kepadaku? Pemuda yang sakit itu, bila bapa saudara dia sebut pada dia, wahai musuh Allah, disebut demikian, wahai musuh Allah, tidakkah aku telah melarang kamu? Tidakkah aku menyuruh kamu? Maknanya melarang daripada perkara yang mungkar, menyuruh pada perkara yang ma'ruf dalam hidup ini. Tidakkah aku telah bagi tahu awal-awal pada kamu keadaan yang berlaku? Lalu
Dia jawab, pemuda yang dalam keadaan sakit tenat ni, dia jawab bapa saudara dia. Wahai bapa saudaraku, jika Allah mempertemukan aku dengan ibuku, apa yang akan dilakukan oleh ibuku kepadaku? Bapa saudara dia menjawab, dia akan memasukkan ke dalam syurga. Kalaulah Allah mempertemukan aku dengan ibuku, dia akan bawa masukkan aku dalam syurga. Membawa masuk kamu dalam syurga. Pemuda itu berkata, Allah telah mengasihiku kerana ibuku. Dia sebut demikian. Aku dapat rahmat Allah ni kerana ibu aku. Dia sebut. Kemudian pemuda itu lalu meninggal dunia. Aku lalu bersama bapa saudaranya masuk ke dalam kubur itu. Ketika mana tanahnya diratakan, bapa saudaranya terkejut dan menjerit. Maka aku bertanya, mengapa dengan kamu? Dia berkata, Allah Ta'ala telah melapangkan kuburnya dan kuburnya dipenuhi dengan cahaya. Maknanya rahmat Allah lah. Punca apa dapat rahmat Allah? Salah satunya kerana berbuat baik pada ibu. Kita jaga ibu. Dalam hidup kita, keutamaan ibu tu menjadi utama. Dalam kehidupan kita, rahmat Allah ini akan mencurah-curah pada diri kita. Bila kita dalam kubur nanti, Allah Subhanahu Wa Taala cahayakan kubur ini di antara pada taman-taman syurga. Lalu kita akan tanya, bilakah perginya malaikat maut daripada seseorang ini? Bila berakhirnya masa malaikat maut pada diri kitanya? Firman Allah Ta'ala, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعْهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Dan setelah mana orang yang bersama dengan malaikat maut dan setiap orang yang datang bersamanya, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ. Tiap-tiap yang menyawa tu, dia akan datang bersama dengan nyawa-nyawa itu, مَعْهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Bersama dengan dia malaikat pengiring dan juga malaikat yang menyaksikan perbuatan yang dilakukan. Maksudnya apa dia? Berakhirlah kerja malaikat maut. Malaikat maut berakhir waktu mana roh kita dah keluar daripada tubuh badan kita ni, berakhir kerja. Lepas tu bersama dengan kita ni waktu tersebut, apa dia? Yang disebut dengan ma'ha sa'iqun wa syahid. Bersama dengan dia malaikat yang pengiring dan juga malaikat yang menjadi saksi terhadap amalan-amalan yang dibuat oleh seseorang. Ini kita kena faham keadaan yang berlaku pada seseorang apabila ditinggalkan jenazah dia dalam kubur, maka di waktu itu tak ada dah malaikat maut. Malaikat maut dah berakhir dah. Dan dia pula di saat tersebut sedang mula melalui perjalanan hidup di alam barzakh, alam yang tiga. Abu Nu'aim meriwayatkan satu hadis daripada Abu Ja'far Muhammad bin Ali daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bani Adam benar-benar makhluk Allah yang paling lalai daripada semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu Adam ni di antara makhluk Allah yang paling lalai di kalangan anak cucu Nabi Adam AS ini sendiri daripada ciptaan Allah. Apabila mahu mendapatkannya, dia berfirman kepada malaikat, tetapkanlah rezeki. Apabila seorang tersebut mula mahu diciptakan, mulalah Allah Ta'ala berfirman pada malaikat, tetapkanlah rezekinya dan kematiannya, sakitnya dan bahagianya. Lantas malaikat itu pergi. Kemudian Allah mengutus malaikat lain untuk menjaganya sehingga dia balik. Maka Allah Ta'ala mengutus dua orang malaikat untuk menulis kebaikan dan keburukannya. Sesudah itu datang malaikat maut alaihissalam mengambil rohnya. Apabila dia dikebumikan, rohnya dikembalikan semula ke dalam jasadnya. Roh kita ni mula dibalikkan semula. Mula-mula lagi. Maknanya kita diiringi oleh malaikat start daripada kejadian awal-awal, kejadian kita sampailah kita mati. Ni ada je malaikat bersama dengan diri kita. Sebelah kanan malaikat yang catat amalan sebelah kebaikan. Sebelah kiri malaikat yang mencatat amalan keburukan yang kita lakukan di atas dunia ini sendiri. Sampailah mati. Waktu mana dia dah menghadap depan Allah, kemudian Allah mengutuskan malaikat sampai dalam kubur ni.
Kemudian Allah mengutuskan malaikat lain untuk menjaganya sehingga dia balik. Waktu mana kita, daripada kita kecil, keluar daripada perut ibu kita, sampai akhir balik ada malaikat yang jaga kita. Kemudian bila akhir balik, maka Allah mengutuskan 2 orang malaikat untuk menulis kebaikan dan keburukan pada diri seseorang. Sesudah itu datang malaikat maut alaihissalam mengambil nyawanya. Lepas pada kita hidup ni, panjang je masa kita hidup ni, datang malaikat maut. Hujungnya malaikat maut datang untuk mencabut nyawa kita. Kemudian bila malaikat dah mula cabut nyawa kita, bila dia dikebumikan, di waktu itu rohnya dikembalikan semula ke dalam jasadnya. Dan 2 malaikat kubur mula bertanya kepadanya. Lepas pada malaikat maut dah cabut nyawa, masuk dalam kubur, malaikat lain pula yang mula bertanya padanya. Dan setelah mana selesai mereka pergi, lepas pada selesai pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ini, maka dia pergi. Ketika kiamat, kedua malaikat yang pencabut amal, malaikat hasanat dan juga malaikat sayyiat, melepaskan buku amalan yang tergantung pada lehernya, dan keduanya datang bersama menghadap Allah Ta'ala. Yang satu mengiringi dan yang satu lagi sebagai saksi. Inilah yang dimaksudkan dalam Al-Quran, waja'at kullu nafsin ma'ha sa'iqun wa syahid. Ayat yang dalam surah Qaf, ayat yang ke-21, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, akan datang setiap orang di hadapan Allah bersama dengan malaikat yang pengiring dia dan juga malaikat yang menjadi saksi pada seorang. Rasulullah nak sebutnya pada kita, start daripada kita mula nak diciptakan oleh Allah dengan malaikat. Kemudian kita keluar daripada perut ibu kita dengan malaikat. Kemudian kita hidup dengan malaikat Raqib dan Atid. Kemudian sampai hujung nyawa kita dengan malaikat. Kemudian bila kita masuk dalam kubur dengan malaikat. Maknanya hidup kita ni malaikat bersama dengan kita ni malaikat sampai dalam kubur. Bila sampai dalam kubur tu sampai hari kiamat. Bila sampai hari kiamat, bangun di akhirat nanti tergantung pada leher dia. Dan keduanya datang bersamanya menghadap di hadapan Allah. Yang satu mengingatkannya dan yang lain sebagai menjadi saksi. Yang satu mengiringinya dan yang lain pula menjadi saksi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, sesungguhnya kamu dahulu sesungguhnya kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Laqad kunta fi ghaflah. Kamu dahulu lupa. Kamu tak ingat terhadap hari kiamat min hadha. Iaitu pada hari yang disingkapkan segala keadaan-keadaan yang berlaku padanya. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mula singkapkan penutup, iaitu penutup mata kamu, sehingga penglihatan pada hari itu sangat terang, sangat tajam pada hari yang disebut dengan hari kebangkitan. Bangun-bangun di akhirat nanti dalam keadaan yang mata tu melelau, mandang satu persatu suasana di akhirat yang dalam keadaan yang masing-masing yauma fabasarukal yauma hadid, bagaikan besi yang tajam pada seseorang. Maksudnya adalah keadaan demikian demi keadaan demi keadaan yang berlaku. Kemudian terdapat lagi hadis Nabi SAW, kamu akan menghadap sesuatu yang amat dahsyat, maka mohonlah pertolongan Allah yang maha agung dalam hidup kamu. Perjalanan depan nanti semua perjalanan yang dahsyat. Dalam kubur dahsyat, bangun di akhirat nanti dahsyat, suasana di padang mahsyar dahsyat. Bila dahsyat ini tak ada yang boleh tolong kita kecuali yang disebut dengan amalan-amalan kita di dunia ini yang kita minta dengan Allah. Minta, ya Allah, tolonglah bantu aku ya Allah di akhirat nanti. Hadis Jabir bin Hamid Al-Ja'fi tidak dapat digantikan kerana kata-kata yang tidak dapat dijadikan hujah dalam soal hukum ini sendiri. Kemudian digambarkan terdapat kubur
Perdana Menteri Abu Amir bin Shuhbait. Apa tulisan yang mengatakan bahawa dia telah dikebumikan di hadapan sahabat-sahabatnya. Menteri Abu Marwan Al-Zuzaiji, seolah-olah dia sedang bercakap kepada sahabatnya. Mereka dikebumikan di laman dahulu mereka sering bertemu di sana dan diberikan kepadanya yang disebut dengan sahabatnya itu sendiri. Kemudian bila letak saja jenazah dalam kubur, mula berlakunya pertanyaan dua malaikat serta perlindungan daripada azab kubur dan juga neraka ini sendiri. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tunazzilu wa dhahaba ashabahu hatta annahu la yasma'u qar'a ni'alihim atahu malakani faq'udahu fayaqul li'anna lahu ma kunta taqul fi hadha ar-rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayaqul ashhadu annahu wa abdullah wa rasuluhu fayuqalu unzur ila maq'adika minan nar. Hadis ni hadis yang panjang disebut, jika seorang hamba itu telah dikebumikan dan para penghantar mula pulang meninggalkan kuburnya, maka di waktu tersebut dia akan mendengar derak-derak bunyi telapak kaki yang meninggalkan kuburnya itu. Waktu mana dah mula tinggal kubur dia, maka datanglah dua malaikat segera mendatanginya. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita. Dalam hadis ni Rasulullah sebut, al-abdu idza wudi'a fi qabri. Seorang hamba bila dia mula diletakkan di dalam kubur dia. Bila letak saja jenazah dia dalam kubur, kemudian dalam keadaan yang diturunkan dia dalam kubur ni, wa dhahaba ashabu, berlalulah kawan-kawan dia, jiran-jiran dia, keluarga dia. Maksudnya mula tinggalkan kubur dia. Di waktu itu datang malaikat. Setelah itu didudukkan oleh kedua malaikat itu. Lalu malaikat itu mula pertanyaan, apakah kamu tahu tentang lelaki ini? Ditunjukkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula tak je dalam kubur tu tanya terus, kamu kenal tak siapa lelaki ni dalam hidup kamu? Mula ditanya demikian. Lalu jika seorang mukmin, maka ia akan menjawab, aku bersaksi bahawa dia adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Aku bersaksi bahawa dia hamba Allah dan juga Rasulnya. Lantas dikatakan kepadanya, mula disebut kepada dia, disebut, lihatlah tempat kamu dalam neraka. Allah Ta'ala telah menggantikan dengan tempat kamu di dalam syurga pula. Dia pun melihat keduanya, syurga dan juga neraka. Lalu Qatadah berkata, dikatakan kepada kami bahawa kuburnya dilapangkan sepanjang 42 hasta. Satu riwayat cerita, kubur dia dilapangkan sepanjang 42 hasta. Muslim menyatakan sepanjang 70 hasta. Kuburnya dipenuhi dengan warna kehijauan sehingga kan hari kebangkitan. Kubur dia tu berubah menjadi warna hijau yang cantik. Bila tanya, siapa lelaki ni dalam hidup kami? Lalu dia jawab, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa dia Nabi Muhammad Rasulullah. Bila sebut saja bersaksi dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunjuk asalnya tempat kamu dalam neraka, Allah telah alihkan tempat kamu dalam syurga. Lalu dilapangkan kubur dia seluas 42 hasta. Satu riwayat yang lain Imam Muslim sebut seluas 70 hasta. 70 hasta ni seluas mana? Lebih kurang 240 kaki. Keluasan itu berlaku. Kemudian apabila dilapangkan kubur dia, berubah kubur itu menjadi warna hijau yang cantik. Kubur itu berubah menjadi warna hijau yang cantik ini. Kemudian kuburnya dipenuhi warna hijau, kehijauan sehingga pada hari kebangkitan. Kembali pada hadis atas, dia berkata, jika dia seorang munafik ataupun orang kafir, kerana masuk dalam kubur ni ada 3 kelompok je yang masuk dalam kubur. Orang mukmin, orang kafir, orang munafik. 3 ni je. 1 je masuk dalam syurga, 2 lagi masuk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ni kelompok. Kalau dia seorang munafik ataupun kafir,
Bila ditanya pada dia, apakah yang kamu ketahui tentang lelaki ini? Ditunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dikatakan, jadi kamu tidak tahu. Jadi kamu tidak tahu dan tidak pernah mengikuti akan dia. Lalu dia dipalu dengan besi yang berat dengan sekuat-kuatnya antara dua telinganya sehingga menjerit semahu-mahunya yang didengari oleh semua makhluk di sekitarnya kecuali jin dan juga manusia sahaja. Bila dia tak boleh jawab, dipukul di telinga ni, dipukul di telinga ni, kemudian bunyi dia meraung tu, habis-habis suara, raungan. Bila dia meraung dalam keadaan yang sebegitu, dalam keadaan habis-habis suara ni, tapi semua tu, raungan itu tidak didengari oleh manusia ataupun makhluk yang lain kecuali yang didengari oleh jin, yang di sekitarnya semua dengar kecuali jin dan juga manusia yang tak mendengarnya. Allahu Akbar. Menurut pandanganku, hadis ini tidak ada dalam riwayat Muslim dengan lebih lengkap. Kemudian kembali pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyebut orang yang hanya terdapat dalam riwayat Imam Bukhari yang hadisnya lebih setara dan maksud perkataan dua malaikat tidak membacanya. Terdapat penjelasan dalam membicarakan perkara demikian. Macam mana keadaan nasib mayat? Jenazah bila letak dalam kubur ni, ketika masuk dalam kubur ni, berbagai-bagai nasib. Ketika mana ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Berbeza-beza orang dengan berbeza-beza amalan. Yang dibawa, waktu mana dia dibawa menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang terakhir itu utamanya. Ataupun awal-awal dalam hidup dia, dijaga sampai dia mati. Waktu mana dia mati itu, macam mana sepanjang dalam hidup dia tersebut, untuk dia nak lalui pada diri dia, sampai dia menghadap depan Allah. Waktu itu, digambarkan amalan dia itulah yang dibawa untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ketika mana mayat berada dalam kubur, didudukkan seseorang lelaki yang di mayat itu oleh dalam kuburnya dengan penuh kenangan, penuh dengan kesenangan, dan mula ditanya kepadanya, bagaimana keadaan kamu di dunia dahulu? Mula-mula tak saja dalam kubur tu ditanya, kamu atas dunia orang glamour tak? Kamu atas dunia, bagaimana keadaan kamu di dunia dahulu? Lalu dia menjawab, aku beragama Islam. Dia jawab. Orang mukmin dia jawab demikian. Kemudian ditanya lagi, siapa lelaki ini dalam hidup kamu? Ditunjuk wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lelaki ini pada diri kamu? Kemudian apabila tunjuk saja, ditunjuk siapa lelaki ini pada diri kamu? Dia menjawab, dia adalah Rasulullah, telah datang kepada kami memberi petunjuk daripada Allah, maka kami mengikuti membenarkan apa yang diajar. Lalu ditanya lagi, adakah kamu melihat Allah? Jawabnya tidak pernah bagi seorang melihat Allah. Lalu dia pun dikepung. Mula dia dilapangkan dan diperlihatkan tempat dia dengan jelas. Tempat dia diperlihatkan, kemudian di hadapan dia, sebagaimana dia telah ditutupkan pada diri dia gambaran yang tempat dia yang menakutkan padanya, lalu dia ditunjukkan tempat yang baik untuknya. Kemudian dikatakan lagi padanya, lihatlah, Allah telah memperbaiki tempat kamu. Kemudian diperlihatkan syurga yang luas di hadapannya, maka dia melihat keindahan syurga dan isinya. Dikatakan lagi kepadanya, inilah tempat kamu. Dikatakan kepadanya, kamu hidup sebagai orang yang yakin dan mati dalam keadaan yang yakin. InsyaAllah kamu akan dibangkitkan dalam keadaan yang yakin juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang mukmin lah. Orang mukmin bila masuk dalam kubur,
Senang je. Dia pertanyaan dia, dijawab. Mudah je. Waktu mana dia dalam kubur ini, lalu asalnya tempat yang buruk, kemudian ditunjukkan tempat dia yang baik. Tempat dalam syurga. Sedangkan seorang hamba yang derhaka akan didudukkan dalam kuburnya. Derhaka ni maksudnya orang kafir, orang munafik. Dua kelompok ini. Kemudian mula dia tak dalam keadaan yang amat menakutkan, amat ketakutan. Lalu ditanya, bagaimana dahulu keadaan kamu di dunia? Dia menjawab, aku tidak tahu, dia jawab. Bagaimana keadaan kamu di dunia dahulu? Orang munafik, orang kafir ni kata, tak tahu. Tak tahu pada diri. Lalu dia tanya lagi, siapakah lelaki itu? Ditanya terus kepada jenazah ini. Orang yang diletakkan dalam kubur ini. Tanya, kumpulan yang kedua ni. Lalu dia jawab, siapakah lelaki ini? Jawabnya, aku mendengar orang bercakap tentangnya. Tapi maka aku mempercayakan, aku mengatakan seperti itulah, seperti yang dikatakan oleh orang ramai. Lalu diperlihatkan syurga di hadapannya. Maka dia melihat kemewahan syurga dan lainnya. Lalu orang itu bertanya lagi, perhatikanlah, Allah telah menukar tempat kamu itu. Diperlihatkan kepadanya neraka. Maka dia melihat neraka yang meluap-luap anginnya. Kemudian dalam keadaan sebahagian melahap, bahagian lainnya dikatakan padanya, inilah tempat kamu yang dahulu kamu ragui. Kerana apa? Kerana kamu telah mati dan dalam keadaan insya-Allah untuk kamu itu kami akan dan sebagaimana kamu mati itu kamu akan dibangkitkan di akhirat nanti. Allahu Akbar. Ini kesan daripada orang-orang yang sepatutnya berada dalam syurga tiba-tiba dihumban ke dalam neraka. Asalnya beriman, kemudian kufur. Terdapat hadis At-Tirmizi yang mirip dengan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mana mayat telah dikebumikan, Rasulullah sebut, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segera datang dua malaikat Munkar dan Nakir. Bila jenazah itu letak je dalam kubur, datang terus malaikat Munkar dan Nakir. Yang dalam keadaan yang rupanya hitam, kebiru-biruan. Hitam, warna malaikat Munkar dan Nakir ni hitam kebiru-biruan. Keadaannya, kemudian keduanya bertanya, apa pendapat kamu terhadap lelaki ini? Tanya terus. Ni lelaki yang diri sebelah kamu ni siapa? Dalam hidup kamu. Ditunjuk wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kemudian mengatakan seperti yang dikatakan dahulu. Yang kita telah terangkan tentangnya. Dia adalah hamba Allah dan juga Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dia sebut demikian. Lalu mereka berkata, kami tahu kamu akan menjawab seperti itu. Lalu kuburnya dilapangkan sepanjang 70 hasta dan disinari dengan cahaya. Dikatakan lagi kepadanya, tidurlah kamu. Dia menjawab, kembalilah aku kepada keluarga agar dapat memberitahu padaanku kepada mereka. Mereka berkata lagi, tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak akan bangun kecuali keluarganya mahu membangunkannya sehingga Allah Ta'ala membangkitkan daripada tempat tidurnya itu. Allahu Akbar. Ini orang mukmin lah. Orang mukmin bila dia hari pertama tu dalam kubur tu, ditanya pada dia, macam mana kamu? Dia jawab, kalau boleh nak cerita baliklah pada keluarga aku. Boleh tak balik? Tak. Malaikat kata tak. Tidurlah bagaikan malam pengantin. Sehinggalah kamu dibangkitkan daripada tempat tidur kamu. Jika dia seorang munafik, maka dia akan menjawab, aku mendengar orang ramai mengatakan bahawa aku berikan seperti itu. Aku akan berkata seperti orang ramai. Orang ramai kata macam mana? Aku jawab macam tu lah. Senang jadi jawab dalam kubur. Orang munafik. Bila malaikat tanya, siapa lelaki ni dalam hidup kamu? Dia pun kata, aku jawab macam orang ramai jawab. Orang ramai jawab macam mana? Macam itulah jawapan aku. Senang dia jawabnya demikian. Kemudian,
Kemudian mereka berkata kepadanya dalam keadaan yang lemah. Nak sebutnya, dikatakan pada dia, sempitkanlah untuknya. Dikatakan kepada tanah, sempitkanlah untuknya. Sehingga tulang belulangnya remuk dan dia terus menerus diseksa sehingga Allah Ta'ala membangkitkan dia pada hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita sebut pada kita ni bahawa ada orang yang bila berada dalam keadaan suasana itu disebut oleh tanah hancurkan dia, remukkan dia, remuk dalam keadaan itu sehinggalah dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuki sebuah kebun Bani Najjar. Lalu tiba-tiba baginda mendengar suara jeritan dan juga mengerang. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya terus, kubur siapakah ini? Rasulullah masuk dalam kawasan kebun kurma Bani Najjar. Kemudian Rasulullah mendengar suara jeritan dan juga mengerang. Orang dalam tanah. Lalu Rasulullah tanya terus, kubur siapakah ini? Lalu mereka menjawab, kubur orang yang telah mati pada zaman jahiliyah. Wahai Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada seksa kubur dan fitnatul dajjal. Rasulullah sebut demikian. Berlindunglah pada Allah daripada yang disebut dengan seksa kubur dan juga fitnah dajjal. Mereka bertanya lagi, terangkan pada kami bagaimana seksaan itu wahai Rasulullah. Ceritakan pada kami bagaimana seksaan yang berlaku itu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika seorang mukmin diletakkan di dalam kuburnya, maka segera datang malaikat untuk bertanya kepadanya, apakah yang dahulu kamu lakukan? Akan datang padanya, apakah yang dahulu kamu sembah? Maka pada masa itu Allah Ta'ala menunjukkannya. Dia menjawab, aku dahulu menyembah Allah, mengabdikan diri pada Allah. Kemudian ditanya lagi, apakah yang dahulu yang kamu katakan pada lelaki ini? Dia menjawab bahawa dia adalah hamba Allah, utusan Allah. Kemudian tidak ada lagi yang tanya kepadanya sedikit pun. Kemudian dia dibawa ke rumahnya, ke rumahnya di neraka, dan dikatakan padanya, ini dahulu rumah kamu, tetapi Allah Ta'ala telah melindungi dan mengasihi kamu, maka dia telah menukarkan dengan sebuah rumah di syurga. Orang mukmin itu berkata, biarkan aku kembali pada keluargaku agar aku memberitahu kabar gembira ini. Tapi dikatakan padanya, tetaplah di sini. Tetaplah kamu di sini, iaitu dalam kubur ini, sampailah hari kiamat. Allahu Akbar. Keadaan orang mukmin. Orang mukmin ni, bila dalam kubur, dia boleh jawab. Dia boleh jawab. Senang je untuk dia nak jawabnya. Mudah-mudahan kita semua dah, insyaAllah. Kemudian diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib. Dia berkata, suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi satu jenazah seorang lelaki Ansar. Waktu kami sampai di kubur dan belum dimasukkan ke dalam liang lahat lagi, kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Belum lagi masuk jenazah tu dalam kubur, Rasulullah duduk di hujung kubur itu. Rasulullah duduk, maka kami turut duduk di sekitarnya, dan dia menundukkan kepala, seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang bertenggek. Rasulullah bila bawa jenazah tu belum masuk dalam kubur lagi, tapi Rasulullah pergi duduk tepi hujung kubur. Rasulullah pun mula duduk diam, sahabat-sahabat pun duduk diam, masing-masing diam, tunduk kepala masing-masing. Bila tunduk tu macam ada burung di atas kepala masing-masing. Macam ada burung yang bertenggek. Pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang sebuah tongkat yang baginda tancapkan ke dalam kubur. Baginda lalu Rasulullah mula mengangkat kepalanya dan berkata ke bumi. Kemudian Rasulullah sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mohonkanlah baginya perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Mohonkanlah baginya perlindungan, mintalah kepada Allah
supaya Allah lindungi dia daripada azab kubur, siksa kubur. Rasulullah mengucap sebanyak 2 sehingga 3 kali. Lalu Rasulullah berkata, dia dapat mendengar bunyi selipar para penghantarnya ketika mana pulang meninggalkannya. Rasulullah sebut, bila jenazah diletak dalam kubur, kita akan dengar telapak jejak-jejak langkah orang yang mula sayu orang tinggal kubur kita ini sendiri. Rasulullah cerita demikian. Waktu itu dia akan mula ditanya. Waktu mana orang dah tinggal kubur dia, mula dia ditanya, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Kamu bertuhankan siapa? Apakah agama kamu? Lalu ditanya lagi, siapa Nabi kamu? Datanglah 2 malaikat yang menyuruhnya untuk didudukkan. Dan dia mengatakan pertanyaan kepadanya, siapa Tuhan kamu? Dia menjawab, Tuhanku ialah Allah. Dia jawab terus. Orang mukmin dia akan jawab demikian, Tuhanku ialah Allah. Kemudian mereka bertanya lagi, apa agama kamu? Apa agama kamu? Lalu dia jawab, agamaku ialah Islam. Dia jawab demikian. Kemudian jawab dia. Kemudian mereka meneruskan pertanyaannya, siapakah lelaki yang telah datang kepada kamu ini? Lalu tunjuk wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, dia adalah Rasulullah. Dia jawab demikian. Bagaimana kamu tahu? Lalu dia jawab lagi, aku telah membaca kitab Allah dan juga aku mengimaminya dan aku membenarkan apa yang disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah kepadanya, datanglah semua daripada langit. Kemudian disebut hamba-Ku benar. Datanglah seruan daripada langit. Lalu disebut hamba-Ku benar. Berikan dia tempat tidur, hamparan dan pakaian syurga. Bukakanlah baginya pintu-pintu syurga untuk diri dia. Lalu didatangkan padanya syurga dan baginya yang bauan yang harum, serta dilapangkan kuburnya sejauh pemandangan mata itu sendiri. Allahu Akbar. Kubur bagi orang mukmin. Hari pertama di kubur tu, bila boleh jawab, selesai tu, dengar seruan daripada langit tu, daripada atas tu dengar suara, tentukan dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah pada dia pakaian, makanan dan minuman mula diberikan pada dia. Dan di waktu itu kuburnya menjadi cahaya yang indah pada saat demikian. Allahu Akbar. Kuburnya menjadi jauh seluas pandangan mata. Kubur dia ni sendiri. Kesan daripada keadaan demikian. Kemudian, apabila dia seorang yang kafir, maka ketika mana kedua malaikat itu bertanya, siapakah Tuhan kamu? Maka dia menjawab, dia akan jawab, aku tak tahu, dia. Aku tak tahu. Dia tanya lagi, siapakah Rasul yang diutuskan kepada kamu? Dia menjawab, aku tidak tahu, dia jawab. Bunyi dia dengan keadaan pada diri dia tu, tak tahu. Tak boleh nak jawab. Lalu datang seruan daripada langit. Hamba-Ku pembohong disebut. Berikan tempat tidurnya hamparan dan pakaian neraka. Bukakanlah pintu-pintu neraka untuknya. Na'udzubillah bidzalik. Lalu datanglah yang disebut dengan hawa panas dan juga beracun padanya, serta disempitkan kuburnya sehingga hancur tulang belulangnya itu sendiri. Allahu Akbar. Tambahan dalam hadis Jarir ini, baginda berkata, kemudian muncul seorang lelaki buta dan juga bisu yang memegang sebuah tongkat kecil daripada besi. Jika dipukul pada gunung, maka gunung itu akan hancur lebur menjadi debu. Tongkat itu lalu dipukul kepadanya, yang suaranya terdengar daripada timur sampai ke barat, kecuali oleh manusia dan juga jin. Kemudian dikembalikan balik rohnya pada jasad dia. Allahu Akbar. Tongkat tu kalau pukul gunung tu akan hancur menjadi debu. Tongkat itulah yang dipukul. Kom sekali tu, mendengar suara jeritan dia tu daripada timur sampai kepada barat. Allahu Akbar. Kedengaran suara dia tu, kecuali yang 2 makhluk je yang tak dengar,
Itu jin dan juga manusia yang tak dengar. Malaikat apakah yang pertama akan bertanya di dalam kubur nanti? InsyaAllah kita akan mulakan perbincangan ini pada minggu yang akan datang nanti. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan ini dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas kesudian Farhan sekalian bersama pada saat ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat turut sama memberi sumbangan ataupun menyumbang kepada Matan Center yang kita sedang bangunkan Ma'had Tahfiz yang kita berada belakang saya ni 6 buah sekolah tahfiz. Tuan-tuan boleh direct pada Matan Center. Tuan-tuan boleh tengok je dalam link yang ada tersebut. Kemudian pada masa yang sama juga, yang ingin pada kitab-kitab ilmiah dan sebagainya boleh tengok dalam Matan Publication. Mudah-mudahan diberi kebaikan dalam pertemuan kita ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.